Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Budapest, Hungary bagi mengadakan keberangkatan negara yang dijadualkan berlangsung pada 18 November 2025. Berangkat mengiringi Kebah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di lapangan terbang antarabangsa Liszt Ferenc, Budapest. Kebah Dulia Maha Mulia dijunjung dengan diberi penghormatan kawalan kehormatan statik serta dialu-alukan oleh Dr. Timur Izvan Sylvester, Director General of the Sandor Palace, dan Puan Katinka Konya, Chief of Protocol of the Sandor Palace. Juga menjunjung keberangkatan tiba baginda Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Jefferson Leong Weng Hong, Charge the Affairs at Interim di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Brussels, Kingdom of Belgium. Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam tidak menetap ke Hungary. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Supri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan pertandingan sukan lawan pedang di Boulevard 01C yang melibatkan atlet negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Dulian Teramat Mulia berkenan mengurniakan sabda nasihat dan kata-kata motivasi kepada para atlet sukan lawan pedang negara. Dayang Hajah Anis Sabrina menentang Neil Gungor dari Turki dalam pusingan 16 dengan mengutip 8 mata berbalas 15 dalam kategori Women's Individual Sabre. Para pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa mengutamakan sikap toleransi serta peka terhadap kenderaan sekeliling. Ini kerana punca berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap ego yang ada pada diri seseorang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Demikian antara ditekankan dalam tazkirah semasa munajat khas Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama ke-208 dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi Kelolaan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia. Menyertai munajat Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi MKKJR. Kursus Pertolongan Cemas Pekerjaan CSR merupakan sebahagian dari usaha berterusan China untuk memupuk budaya mengutamakan keselamatan merentasi semua industri di samping memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat setiap hari. Kursus pertolongan cemas bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja serta membekalkan peserta dengan kemahiran asas pertolongan cemas bagi menangani kecederaan serius dan menyelamatkan nyawa.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia, dan Awang Haji Mohsin bin Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Shina. Seramai 41 pekerja binaan warga Indonesia menamatkan kursus tersebut di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Shina dilaksanakan dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam. Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadibillah mengadakan majlis pelancaran Festival Jubli Emas sempena penubuhannya. Festival Jubli Emas Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadibillah meraihkan 5 dekad kecemerlangan akademik, kepimpinan dan khidmat bakti kepada negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga mantan pengetua maktab berkenaan. Juga diselajurkan penyampaian hadiah kepada para pemenang peraduan mencipta logo Jubli Emas dan cenderamata khas kepada mantan-mantan pengetua maktab sebagai tanda penghargaan atas jasa dan sumbangan mereka. Para pelajar berpeluang meneruskan pembelajaran mereka di universiti dan maktab dari United Kingdom, Australia, Kanada, Malaysia, Singapura, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat semasa pameran pengajian antarabangsa Finlay. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Mona Aliana binti Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Alimin, Pemangku Pengarah Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Pameran juga memaparkan beberapa sesi interaktif dan kuis turut menyertai Jabatan Beasiswa Kementerian Pertahanan. Juga hadir Abdul Munir Lutfi bin Said, Timbalan Pesuruhjaya Malaysia. Hari Diabetes Sedunia yang disambut pada setiap 14 November bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai penyakit diabetes dan mengetahui tindakan selanjutnya untuk pencegahan, diagnosis dan pengurusan diabetes yang terbaik. Ke arah kefahaman yang lebih mendalam mengenainya, Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait mengadakan sambutan Hari Diabetes Sedunia bagi daerah Belait. Tema sambutan tahun ini, Diabetes dan Kesejahteraan, menekankan aspek kesejahteraan fizikal, mental dan sosial dalam pekerjaan. Melalui sambutan ini, masyarakat dan organisasi diharap akan mengambil langkah proaktif dalam menyokong individu dengan diabetes serta mendorong gaya hidup sihat dan suasana kerja yang lebih mesra diabetes. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM menerima sumbangan daripada Netcom Computer House untuk diagihkan kepada 30 ketua keluarga yang terdiri daripada klien-klien MKM. Majlis berlangsung di Kampung Anggerik Desa. Sumbangan berupa makanan asasi ini mencerminkan bahawa MKM terus mendapat sokongan padu dari semua pihak dalam sama-sama memeduli kebajikan dan kesejahteraan golongan susah di negara ini. Mercu tanda sejarah dan kebudayaan negara Brunei Darussalam antara yang menjadi tarikan pelancong yang berkunjung ke negara ini. Baru-baru ini, Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama syarikat penerbangan dan agensi pelancongan tempatan menganjurkan 2 lawatan suai kenal untuk ejen pelancongan dari Thailand dan Vietnam. Ia merupakan sebagai sebahagian daripada usaha berterusan pihak berkenaan melihat negara Brunei Darussalam terus kokoh dalam pasaran pelancongan di Asia Tenggara. Sebagai mewakili pemain industri, rombongan Vietnam dan Thailand mengadakan lawatan beberapa tempat menarik di negara ini seperti Masjid Omar Ali Saifuddin, Jami' Asri Hasanai Bolkiah, Muzium Alat Kebesaran Diraja, Kampung Air dan Istana Nurul Iman. Lawatan seumpamanya menawarkan pengalaman bernilai tentang warisan diraja, seni bina Islam dan tradisi hidup yang terus membentuk identiti kebangsaan Brunei.
Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai disaran untuk menyertainya bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada 19 dan 20 November, kempen akan diadakan di Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Kempen akan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan pada pukul 1 hingga 2.30 petang. Manakala pada 22 November, kempen akan diadakan di tingkat 1 City Square, Brakas bermula pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saliha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard bagi kempen derma darah sangat digalakkan.